أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan pada petang ini? Sihat semua insya-Allah? Ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Marilah kita bersungguh-sungguh merakamkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah pada petang yang penuh barakah ini, pada hari ke-15 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Inayahnya dengan iradah Allah, kita diberikan peluang untuk sama-sama berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak hadis yang kita akan bacakan ini akan memberikan motivasi untuk kita, untuk sama-sama kita menambah bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu: bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Hadis ini tuan-tuan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh kebanyakan ulama hadis. Sebab itulah hadis ini disebut sebagai hadis yang muttafaqun alaih, tentang kesahihannya. Seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, sesiapa yang membelanjakan dua daripada sesuatu harta pada jalan Allah, maka akan dia diseru daripada pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan. Tuan-tuan, sesiapa yang menginfakkan harta
bersedekah, menolong orang-orang fakir miskin, membantu anak-anak yatim, menjamu makan jiran-jiran tetangga yang susah, memberikan bantuan berupa keuangan dan sebagainya, membelanjakan hartanya di dalam jalan Allah, masjid, orang-orang yang nak membina ma'had tahfiz, orang yang nak menyara anak-anak yatim, anak-anak yang terbiak ini. Apabila seseorang hamba itu keluarkan hartanya pada jalan Allah, maknanya apa sahaja yang dibuat tidak lain dan tidak bukan mengharapkan redha Allah. Sebab itulah di dalam surah Al-Insan kita selalu dengar imam baca pada setiap pagi Jumaat dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menyebut innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang-orang yang beriman ni tuan-tuan, apabila mereka membelanjakan harta mereka ataupun mereka memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, lalu mereka ini berkata, innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan ini hanya saja semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan daripada kamu semua, tak pernah orang-orang yang beriman ni bila dibagi sesuatu pemberian, dia mengharapkan jazaan, balas balik. Kita di jiran kan, bulan Ramadan ni masak nasi ayam lebih sikit, bubur dalam satu pinggan, kita pun hantar dekat jiran sebelah. Ya, kita menghantar makanan itu pada jiran sebelah. Jangan sekali-kali kita mengharapkan kalau boleh biarlah nanti pinggan tu pulang balik adalah isi dalam tu. Harap-harap ada bubur lambuk ke, harap-harap ada apa nasi Arab ke, saya bagi nasi ayam kokotlah dibalas dengan nasi Arab. Apabila kita memberi, maka kita berilah semata-mata kerana nak mengharap pembalasan di sisi Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tak mengharap pun daripada kamu balas balik. Apatah lagi wala syukura, kami tak mengharapkan pemberian yang kami berikan ini kamu berikan kepada kami ucapan terima kasih. Kalau kita bagi pada orang ucap terima kasih, itu memang orang kata apa, budi bahasa kita, budi bahasa kita. Ya, orang apabila dia memberi, kita merasa itu tanda budi bahasa, kita ucapkan terima kasih. Tetapi orang yang memberi ini jangan mengharapkan perkataan terima kasih itu daripada orang yang kita berikan bantuan kepada mereka. Kita orang Melayu ni selalu sebut, dahlah, kita kata dahlah saya bagi dia, terima kasih pun tidak. Itu orang Melayu punya. Sebab apa? Sebab bila kita bagi itu, kita mengharapkan orang tu kata terima kasih kepada kita. Sedangkan orang yang mengharapkan redha Allah, orang yang sedekah itu mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada beza bagi dia orang itu ucap terima kasih ataupun orang itu tidak mengucapkan apa-apa perkataan, tidak memberikan kesan pada diri dia. Sebab itulah orang-orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah ketika mereka menginfakkan harta, ya, yang disebut antara kelebihan orang yang menginfakkan harta, yang Allah naungi mereka di hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Allah Subhanahu wa taala kata ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah akan bagi naungan di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tuan-tuan tak ada pokok, tidak ada bukit, tidak ada lubang, semuanya rata. Kalaulah ada bukit, nescaya akan ada bayang, orang boleh berteduh dekat bayangan itu. Kalau ada lubang, orang boleh masuk dalam lubang, berteduh di dalam lubang itu. Kalau ada pohon, orang akan duduk bawah pohon.
Tetapi pada saat manusia dihimpunkan, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah satu daripada makhluk Allah, iaitu Arsyur Rahman. Arsyur Rahman, Arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada Arasy Allah itulah, maka ada bayangan di bawah. Siapa yang boleh duduk dekat bayangan Arasy itu? Ada 7 golongan. Salah satu daripada golongan itu, kata Rasulullah, ialah apabila seseorang itu menginfakkan hartanya, tangan kanannya memberi, sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Maknanya kalau kita datang satu iklan masuk dalam handphone kita, tawaran infak sempena bulan Ramadan, Madrasah Tahfiz. Infaklah, dia kata infaklah walaupun serendah RM1. Kita pun tengok ada nombor akaun, kita pun buka Maybank to you, kita pun transfer duit kita kepada madrasah itu. Kita tak bagi tahu pada dia yang kita transfer, kita tak cakap saya si fulan bin fulan ni dah ada bagi sumbangan ni. Kita diam aja, kita bagi je pada dia. Di saat kita berikan itu, pada ketika itu apa yang kita harapkan? Kita nak harapkan orang tu ucap terima kasih? Tak. Kita nak mengharapkan dapat resit, orang tu pulangkan kepada kita resit? Tidak. Pada ketika kita memberi itulah dalam hati kita, ya Allah, aku beri ni, ya Allah, kalaulah ianya ada kebaikan untuknya, untuk diriku, ya Allah, kau kurniakanlah aku balasan yang sebaik-baiknya di sisimu, ya Allah. Bila kita ada perasaan itu dalam hati kita, maka kita ini memberi sesuatu liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak harap pun daripada kamu balasan balik ataupun ucapan terima kasih. Lalu orang-orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka di hari akhirat nanti mereka ini akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Kita bayangkan tuan-tuan, kita nak pergi satu kampung, tak pernah sampai rumah kawan kita ni, ya. Bayangkan tiba-tiba ketika kita lalu dekat perkarangan rumah, kawan kita ni panggil kita, Ahmad, ni rumah saya, mari singgah sini ni, saya rumah. Macam mana perasaan kita? Kita rasa seronok. Sebab tuan rumah tu sendiri panggil kita daripada balik pintu ataupun daripada muka pintu untuk kita singgah di rumahnya. Begitulah kita tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita ni dapat masuk dalam syurga. Nak masuk dalam syurga takkan tiba-tiba menjelma je masuk dalam syurga. Mesti melalui pintu. Kita nak masuk Masjidil Haram pun ada pintu, Babus Salam ke, Bab Malik Fahad ke, Bab Malik Abdul Aziz ke, Bab Malik Saud ke dan sebagainya. Ada pintu nak masuk Masjidil Haram. Begitulah syurga Allah, dia ada pintu dia. Orang yang menginfakkan harta fi sabilillah, ada pintu yang menyeru untuk dia. Wahai hamba Allah, wahai si fulan, wahai orang yang banyak menderma kerana Allah, masuklah kamu melalui pintu-pintu ini. Tengok tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Orang yang selalu bangun malam solat sunat, orang yang tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam, orang yang sanggup keluar daripada rumah dalam cuaca yang panas maupun sejuk semata-mata untuk datang berjemaah di masjid, orang ini kelebihan mereka boleh masuk syurga melalui pintu yang namanya babus solat ataupun pintu solat. Betul tuan-tuan, di awal tadi saya kata beruntunglah tuan-tuan, ya, di dalam bulan Ramadan yang serba panas terik ini tuan-tuan, serba letih. Siapa kata bulan Ramadan ini tidak letih? Kita tarawih sampai pukul 10.30 malam, kadang-kadang sambung tadarus sampai 12 malam. Ya, kemudian kita tidur sekejap, pukul 4.30 5 pagi dah bangun. Ya, solat sunat sekejap, kemudian nak kena sediakan sahur. Ya, kalau orang-orang yang dah picin mungkin kuranglah letih, tapi orang yang bekerja tuan-tuan, pada bulan Ramadan ini waktu rehat mereka memang amat terbatas. Pun begitu, dalam masa yang sama mereka masih lagi boleh datang rumah Allah. Pun begitu, mereka masih lagi boleh bertadarus membaca Al-Quran. Pun begitu, mereka masih lagi boleh bangun solat sunat 2 rakaat pada waktu malam, meminta munajat kepada Allah, mengharapkan keampunan dan redha Allah, mengharapkan sesuatu daripada Allah. Orang ini tuan-tuan akan diseru pada hari akhirat dengan satu pintu yang namanya pintu solat. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah,
Saya terbaca dalam satu kitab yang namanya Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Tuan-tuan, kalau kita baca antara tarawih tu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebab saya pernah dengar ada setengah masjid dibaca Umar bin, kurang tepat tu tuan-tuan. Bahasa Arab ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Amirul Mukminin ni tuan-tuan, saya pernah dengar masa solat tarawih disebut pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak memakai gelaran Amirul Mukminin. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrin dia ada tanwin tuan-tuan. Jadi kalau kita nak sambungkan dengan As-Siddiq, tambahkan nun wiqayah di bawah. Abi Bakrin As-Siddiq. Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abi Bakrin As-Siddiq tuan-tuan. Jadi Amirul Mukminin ni siapa yang mula-mula digelar Amirul Mukminin? Sayyidina Umar Ibn Khattab. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat tak panggil Sayyidina Abu Bakar ni Amirul Mukminin. Sahabat gelar Sayyidina Abu Bakar ni Khalifatul Rasulullah. Khalifatul Rasulullah. Itu gelaran Sayyidina Abu Bakar selepas Rasulullah wafat. Bila mana Sayyidina Abu Bakar wafat, Amirul Mukminin ini digelar kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu dalam sejarah Sayyidina Umar di saat dia meninggal dunia, punca kematiannya ialah ketika dia menjadi imam solat subuh. Dia jadi imam solat subuh, dia ditikam, bukan sekali tuan-tuan, dia ditikam berkali-kali di kawasan tubuhnya sehingga menyebabkan dia jatuh. Ya, maka solat subuh pada ketika itu diganti oleh orang yang duduk di belakang Sayyidina Umar. Masjid Nabi zaman dulu tuan-tuan, dia tidaklah macam masjid kita lampu terang macam ni tuan-tuan. Masjid zaman dulu api gunakan api. Kita kata macam kita zaman datuk nenek moyang saya dulu, sempat lagi saya kecil-kecil dulu gunakan pelita tuan-tuan kan. Jadi bukan semua sahabat yang sedar. Sahabat yang duduk dekat baris hadapan, saf yang pertama, memang sedar nampak Sayyidina Umar ni ditikam, ya, oleh seorang Majusi. Tetapi sahabat yang duduk dekat belakang, yang duduk saf 2, saf 3, saf 4, mereka tak sedar benda tu berlaku. Dan mereka tak perasan pun bahawa Sayyidina Umar ni ditikam. Tak apalah. Bila Sayyidina Umar ditikam ni tuan-tuan, maka dia ni cedera parah. Diberikan air kepada Sayyidina Umar minum. Apabila Sayyidina Umar minum air, keluar daripada luka-luka, keluar darah daripada luka-luka yang ditembusi oleh pisau yang ditikam oleh lelaki itu tadi. Dan beberapa kali Sayyidina Umar ini pengsan. Di saat sebelum nak wafat ni, Sayyidina Umar ni dipengsan beberapa kali. Lalu datang satu orang sahabat ziarah Sayyidina Umar dalam keadaan Umar pada ketika itu dalam keadaan pengsan, tak sedar. Lalu kata tuan rumah tu kepada sahabat ini, dia sedang tidur. Dia sedang sakit dan dia sedang tidur dan dia berada dalam keadaan tidak sedar. Tetapi kalau kamu nak sedarkan dia, kamu sebutlah perkataan as-salah. Sebut perkataan solat saja. Dalam keadaan dia tak sedar tu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, kata tuan rumah tu, ya, mungkin keluarga dia kata macam tu, kamu sebutlah perkataan as-salah, maka Sayyidina Umar akan bangun. Lalu sahabat ni dia masuk tengok Sayyidina Umar tengah terbaring dalam keadaan terpejam mata, lalu dia kata, as-salatu ya amiral mu'minin, dia kata. As-salatu ya amiral mu'minin, dia kata. Biasanya panggilan as-salah ini ialah apabila, ya, biasa kalau zaman dulu khalifah ini dia akan jadi imam solat. Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah bila dia nak suruh Rasulullah pergi ke saf depan jadi imam, maka Bilal akan kata as-salatu ya Rasulullah. Ya, dah tiba waktu untuk solat. Dah tiba masanya untuk kita solat ya Rasulullah. Begitulah sahabat ni kata as-salatu ya amiral mu'minin. Maka bila Umar dalam keadaan tak sedar tu tuan-tuan, dengar perkataan solat, terus matanya terbuka dan dia bangkit. Dia bangkit dan dia bangun solat. Di saat dia bangkit pada ketika itu, darah yang ada pada tubuhnya itu mengalir dengan begitu lagi.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana orang yang menjaga salatnya. Ya, walaupun dalam keadaan dia tak sedar, tetapi kerana dia menjaga hubungannya dengan Allah, maka apabila diungkapkan kalimah as-salah, tidak ada perkara yang difikirkan melainkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat itu Sayyidina Umar dalam keadaan yang cukup lemah dan dalam keadaan yang sangat nazar. Sayyidina Uthman ibn Affan. Kita ambil bagaimana kisah Sayyidina Uthman ibn Affan dalam bab solat ni, tuan-tuan. Sayyidina Uthman ibn Affan ketika mana rumahnya dikepung. Sayyidina Uthman Affan mati dibunuh juga. Tuan-tuan, Sayyidina Umar mati dibunuh, ditikam. Sayyidina Uthman bin Affan mati dibunuh juga. Ya. Sayyidina Uthman bin Affan ini ya mati di menggunakan pedang. Musuh dia masuk serbu dan ditikamnya Sayyidina Uthman, dan dia menggunakan pedang ditebasnya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Talib juga mati dibunuh. Maknanya khalifah Rasulullah ni ketiga-tiga mereka mati dibunuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebenarnya mati sebab diracun oleh seorang wanita Yahudi ketika mana berlakunya peperangan Khaybar. Ya, dan begitu juga ada beberapa orang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mati. Kebanyakan mereka ini mati dalam keadaan yang luar biasa. Ketika mana isteri Sayyidina Uthman melihat orang masuk rumah Sayyidina Uthman, serbu, kemudian membunuh Sayyidina Uthman di depan mata dia. Isteri Sayyidina Uthman ni kerana nak menahan suami dia daripada dibunuh, dia menahan dengan jari, maka orang yang nak membunuh Sayyidina Uthman ini menebas sehingga putus keempat-empat jari isteri kepada Sayyidina Uthman itu. Dia nak bunuh Sayyidina Uthman, isteri Sayyidina Uthman tahan. Bila dia tahan, pedang tu kena jari keempat-empat jari isteri Sayyidina Uthman ini, putus. Nak tahan daripada dibunuhnya Sayyidina Uthman. Selepas dibunuh Sayyidina Uthman, apa kata isteri dia? Dia kata, qataltumu, kamu telah membunuh dia. Siapa dia tu? Maknanya Sayyidina Uthman. Ya, kata isteri dia, sesungguhnya laqad ahya al-laila wa huwa yukhtimul Quran fi raka'atin wahidah. Kata isteri Sayyidina Uthman, kamu membunuh dia, sedangkan aku pernah melihat beliau solat pada waktu malam dan beliau mengkhatamkan satu Al-Quran pada satu rakaat sahaja. Tengok tuan-tuan, kita boleh bayangkan kita ni, Pak Imam baca satu muka pun kita dah bergoyang dah kepala lutut kita. Ya? Kita kata bila lah Pak Imam ni nak berhenti baca ni, dah letih dah kami. Tapi yang anehnya, kalau kita pergi dekat Astaka, tuan-tuan, 2 jam berdiri tak ada rasa apa-apa tu. Shopping ke apa, beli kuih raya tak lama lagi, tengoklah ibu-ibu ni pergi Astaka 2 jam. Suami kata suami duduk dalam kereta, call, awak kata 2 jam je, ini dah masuk 2 jam setengah. Allah, ada lagi bang, ada lagi ni nak beli. Rupanya 4 jam baru dia masuk dalam kereta. Maknanya solat tarawih sejam, setengah jam tu rasa lama sangat. Tapi kalau pergi bershopping ke pergi mana-mana jalan ke, tak rasa pun lama. Minta maaf lah, bukan ibu-ibu kat sini ni. Ini dekat negara Rusia ni, ibu-ibu negara Rusia ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat betapa hebatnya ibadah solat sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Orang yang seperti ini, apabila mereka berada di hari akhirat nanti, mereka ini akan dipanggil daripada pintu yang namanya pintu salat. Kemudian, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang menghabiskan usianya jihad fi sabilillah. Luka di badan tak usah cakap, putus jari tak usah cakap, mata hilang tak usah cakap, sompik telinga tak usah cakap. Ya, Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi yang terkenal, digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu gelaran kepada Khalid bin Al-Walid. Hidup Khalid bin Al-Walid sejak dia masuk Islam, selepas pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam lewat. Ya, Khalid bin Al-Walid ini antara yang lewat masuk Islam. Nabi dah buka kota Mekah dah. Masa tu Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Ya, Ikrimah, anak kepada Abu Jahal,
penentang kuat Nabi, masuk Islam. Abu Sufyan, orang yang menjadi pencetus berlakunya peperangan Badar, Abu Sufyan tu, yang isterinya namanya Ummu Jamil, yang belah dada Sayyidina Hamzah, kunyah hati, masuk Islam. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi yang dulu zaman-zaman mereka tak Islam ni, kita tengok sejarah mereka dahsyat. Tapi bila mana mereka masuk Islam, mereka menjadi pejuang. Kesungguhan Khalid bin Al-Walid apabila dia masuk Islam, dia kata apa? Sebagaimana aku dulu, aku berjihad, aku berjuang nak menghapuskan ajaran Muhammad, apabila aku masuk Islam, aku akan tegakkan agama Muhammad ini. Maka sebab itu Khalid bin Al-Walid ini masa dia sibuk dengan berjihad fi sabilillah. Tetapi Allah tidak takdirkan Khalid bin Al-Walid ini mati di medan perang. Sebaliknya dia mati di atas katil. Ketika itu dia berada di Syria. Hari ini negara Syria. Dia tinggalkan bumi Madinah, dia menetap di Syria dan akhirnya dia meninggal di Syria. Sahabat Nabi bila mana wafatnya Khalid bin Al-Walid, tengok dekat tubuh Khalid bin Al-Walid tidak kurang daripada 70 kesan tetakan, tusukan, panah, tombak. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang kadang-kadang dia accident kan, kita tengok muka dia pun kita nampak kesan accident, kita kata, kita pun rasa ngeri lah kita tengok, kita kata gitulah, ada kesan parut tu. Agak-agaknya tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang berjihad fi sabilillah yang ada 70 kesan tetakan ni, macam mana agaknya? Sampai kita agaknya, kita tak boleh bayang, kita akan kata, ini ke Khalid bin Al-Walid yang kita selalu dengar nama dia? Tapi itulah realiti sahabat Nabi. Abu Sufyan tuan-tuan, bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia pergi satu peperangan. Dalam peperangan itu, matanya itu dipanah sehingga buta sebelah mata. Buta mata tuan-tuan, dipanah oleh musuh. Sebab tu kita jangan bayangkan orang-orang dulu ni kehidupan mereka macam kita tuan-tuan. Orang dulu ni hidup mereka ini atas jalan peperangan. Jihad fi sabilillah. Kehidupan mereka ini dipenuhi dengan jihad fi sabilillah. Mereka tak ada kehidupan duduk macam kita dalam aircon dan sebagainya. Mereka duduk di tengah padang pasir. Pun begitu, ibadah mereka jauh luar biasa daripada kita. Jadi orang-orang yang berjihad fi sabilillah ini, mereka ada satu pintu yang akan panggil mereka di hari akhirat nanti. Kemudian, wa man kana min ahli siyam, orang yang banyak berpuasa tuan-tuan di dunia ini, du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil oleh daripada satu pintu yang tidak dinamakan pintu itu pintu siam, tetapi dinamakan pintu itu dengan nama babur rayyan, satu nama khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang banyak berpuasa, sama ada pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan. Wa man kana min ahli sadaqah, orang yang banyak sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Bila Nabi sebutkan begitu, yang ada dekat Nabi itu, tadi Abu Hurairah cerita ni, yang ada dekat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku, sekali-kali tidak akan rugi bagi sesiapa yang telah diseru daripada pintu-pintu itu. Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya peranan dia akan endorse apa yang Nabi sebut. Dia akan membenarkan apa yang Nabi kata. Dia akan menjadikan iman para sahabat Nabi ini tidak bergoyah dengan sebab keyakinan yang Sayyidina Abu Bakar tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kullaha? Ada tak ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, ada tak satu orang hamba Allah ini besok di hari kiamat nanti, ketika mana dia diseru untuk masuk dalam syurga, semua pintu yang kamu sebut tadi itu menyeru mereka untuk masuk dalam pintu-pintu itu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni dia punya pemikiran jauh. Ada tak ya Rasulullah, besok di hari akhirat nanti, ada tak satu orang hamba tu, pintu sedekah panggil dia masuk melalui pintu itu, pintu rayyan panggil dia, pintu jihad panggil dia, ada tak ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am, ya, memang ada hamba Allah yang begitu. Wa arju an takuna minhum, dan aku mengharapkan engkau adalah salah seorang daripada mereka.
Apa mesej yang nak disampaikan dalam hadis ini? Sidang hadirin ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita cerita bab sedekah, siapa jaguh dalam sedekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jaguh dalam sedekah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu jaguh. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini bukan sahabat yang paling kaya. Di dalam peperangan Tabuk menyaksikan satu sejarah yang perlu ditulis dengan tinta emas. Bagaimana apabila peperangan Tabuk, Nabi minta sahabat-sahabat infak harta fi sabilillah, datang Sayyidina Abu Bakar bawa sebahagian daripada harta. Tidak disebut berapa banyak harta Sayyidina Abu Bakar. Mungkin tak banyak sebab Sayyidina Abu Bakar bukan kaya sangat. Mungkin agaknya yang ada pada Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu mungkin nilainya mungkinlah RM500. Mungkin RM500 banyak tak banyak sangatlah pada kita. Tetapi bila Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, apa yang ada kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Kamu bawa kepada aku ni RM500, contoh itu tak, bukan kata mesti RM500. Tapi bukanlah Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling banyak harta. Maknanya Sayyidina Abu Bakar dibawa apa yang ada. Lalu dikata, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan Rasul. Maknanya tak ada apa yang ditinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasul. Maksudnya kalau kita lah pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang kata hari ni kita nak infak lah, kita nak buka tabung infak. Jadi siapa-siapa nak sumbang, sumbang lah. Jadi kita ni kebetulan dalam poket kita ni ada RM50, contohlah RM50. Ya. Kalau kita nak merasai bagaimana perasaan ataupun pengalaman yang pernah Sayyidina Abu Bakar lalui dulu, ambil semua yang ada dalam poket kita, RM52, 20 sen, ada sen tu, ambil semua, masukkan semua dalam tabung. Kita kalau pernah buat sekali, maknanya kita pernah melakukan seperti mana Sayyidina Abu Bakar buat. Jadi tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk tu, sekali itu menunjukkan Sayyidina Abu Bakar dibagi semua apa yang ada pada hari itulah. Besok dia cari rezeki lain lah. Besok dia pergi meniaga ke kan Sayyidina Abu Bakar. Besok dapat rezeki lain, itu tak apalah. Tapi rezeki yang ada pada hari itu, yang ada di rumah, yang tu dibagi semua. Jaguh dalam bersedekah. Dalam bab jihad tuan-tuan, mana peperangan yang Sayyidina Abu Bakar tidak sertai peperangan. Mana ada Rasulullah dalam peperangan, di situlah adanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dalam bab solat tuan-tuan, siapa orang yang Nabi amanahkan untuk menggantikan Nabi menjadi imam? Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Sedangkan pada zaman Nabi, ada sahabat Nabi yang suaranya lebih sedap. Abdullah ibn Mas'ud, suaranya sedap. Ubay ibn Ka'ab, suaranya sedap. Ya. Abu Musa al-Ash'ari, suaranya sedap. Kenapa Nabi tak pilih Abu Musa, silalah Abu Musa jadi imam, ataupun Ubay bin Ka'ab jadi imam, ataupun Abdullah ibn Mas'ud jadilah imam? Kenapa Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq? Kerana hebatnya Sayyidina Abu Bakar dalam urusan solat. Dalam bab sedekah, tuan-tuan tahu ketika mana Nabi sampai dekat kota Madinah. Nabi sampai dekat kota Madinah tuan-tuan, maka Nabi nak bina masjid di Madinah. Kebetulan tanah masjid Nabi itu dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Lalu Nabi kata, kita nak bina masjid dekat tanah ini. Anak yatim itu kata, ya Rasulullah, kalau kamu mahu ya Rasulullah, kamu ambillah tanah, kami bagi je percuma kepadamu ya Rasulullah untuk buat masjid. Kata Rasulullah, tak, kami akan beli tanah kamu, kami akan bayar duit untuk membeli tanah kamu kepada 2 orang anak yatim. Siapa yang Nabi suruh bayar tuan-tuan? Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tuan-tuan jangan lupa, tanah masjid Nabi tu, sumbangan tanah tu, siapa yang infak tanah masjid Nabi tuan-tuan? Setiap kali kita tengok orang solat dekat masjid Nabi, ya, antara sahabat Nabi yang infak. Sebab itulah di dalam perjuangan Islam ini, ya, seorang pendakwah dia mesti ada sahabat-sahabatnya yang ada duit, kaya raya, untuk membantu perjuangan Nabi. Di awal perjuangan Nabi, siapa yang membela Nabi dengan kekayaan? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun Sayyidatina Khadijah ni seorang yang kaya raya, tetapi kebanyakan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga habis seluruh harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, dengan sebab itulah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi, ada tak ya Rasulullah seseorang di kalangan hamba yang akan dipanggil daripada kesemua pintu itu? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dan aku berharap engkau adalah salah seorang daripadanya. Nabi endorse, Nabi mengharapkan Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang daripadanya. Kalau bukan Nabi tahu, mengenal sifat Sayyidina Abu Bakar yang memiliki keempat-empat ciri yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Akhir kata muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kalaulah kita besok di hari akhirat tak dapat keempat-empat pintu itu, kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat salah satu daripada pintu syurga itu pun cukuplah bagi kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini keupayaannya berbeza-beza. Ada orang dia ni rajin puasa, tapi buat sedekah dia kurang sikit. Buat bangun malam susah sikit nak bangun. Tapi kalau buat puasa sunat dia rajin. Maka beruntunglah kita maintain dengan apa yang Allah dah bagi kat kita. Ada orang dia tak boleh puasa sangat sebab dia gastrik. Dia tak boleh nak bangun malam sebab dia gauk. Tapi dalam bab dia bersedekah, dialah yang paling laju. Dalam akaun pantang dengar orang nak minta derma, dialah orang yang ke depan dalam bersedekah. Ada orang dia buat sedekah, dia tak ada harta sangat. Puasa dia ada gastrik, tapi bab bangun malam dialah juaranya bangun malam. Maka maintainlah dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita. Pendek kata tuan-tuan, dalam keempat-empat tuan-tuan lebih tahu apakah kelebihan yang ada pada diri tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan semua amalan kita semata-mata lillah Rabbil Alamin. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan balasan-balasan pada diri manusia, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah manfaat terhadap apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Kau ajarkan apa yang boleh memberi manfaat buat diri kami. Wa zidna 'ilma ya Allah. Kau tambahkanlah ilmu dalam diri kami agar kami dapat mentaati-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dia untuk buku ke ni? Alhamdulillah, terima kasih. Macam ni je, okey. Ramadan, okey. Tarawih buat 20 minit. Je. Terima kasih. Sambil doakan saya je. Ada 3 imam. Ada 3 imam kita.